Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Kita bersama lagi. Okey, geng. Lagi beberapa hari lagi akan dekat Pahang, dekat DUN, Dewan Undangan Negeri Pahang, di DUN Pelangai. Akan adakan pilihan raya kecil disebabkan kematian arwah yang kapal terbang hak yang terhempas dekat Ilmina tu. Jadi apabila kursi tu dah kosong, sekarang ni buat pilihan raya yang sekarang ni. Okey, so aku nak review sikit bersama-sama dengan hampa. Kita review sikit apa manifesto 5 tawaran yang diberikan oleh Cikgu Kasim, calon nombor 1 tau dia ni. Jadi aku nak bawa sikit, Wan Mahusin dia akan review bersama-sama kita dan kita boleh react sama-sama dan kita boleh tengok tawaran-tawaran tu dekat mana dah digunakan dan depa bawa tawaran tu letak dekat Pelangai. Tapi kita kena ingat, aku akan bawa 3 video. First, dia punya tawaran. First, depa punya apa yang berlaku dekat kempen depa. Dan last kali, tawaran Datuk Seri Anwar Ibrahim kempen semalam. So, jom, tak payah lengah-lengah. Jom kita bersama-sama kita dengar tawaran daripada Perikatan Nasional. Dan 5 tawaran. Jom sama-sama kita dengar. Macam mana PN pilihan terbaik? Ini calon di Pelangai. Tawaran calon, yang pertama, saya bersedia mewakafkan diri untuk bersama Tuan Puan di DUN Pelangai. Oh, nak jadi wakaf Wakaf. Tapi bila orang mati, minta sedekah. Okey. Saya akan mengusahakan dana kebajikan kepada semua golongan termasuk pemuda, belia dan remaja yang berkelayakan. Jangan percaya ni. Sebab di Kelantan pun menggunakan modal yang sama nak usahakan kebajikan, tapi kebajikan rakyat tak terjaga. Terpaksa terlopong-terlolong dalam dewan untuk minta peruntukan nak bagi sedekah kepada orang mati. Ni teruk ni. Pengalaman saya dalam pelbagai organisasi di DUN Pelangai seperti pendidikan, Datuk Amiza pun sama, tak apa. Okey, bela diri, tak ada masalah. Sebab dia punya pribadi. Saya sebagai generasi kedua Peneroka Felda memahami dan bersedia untuk bersama-sama membina kehidupan yang lebih baik bagi generasi kedua, ketiga Felda dan rakan-rakan saya di kampung tradisional. Baik, kalau Felda ni bawah federal ataupun kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan ini di bawah kerajaan perpaduan. Jikalah calon Cikgu Kasim menang, macam mana dia nak memastikan generasi Felda ni terbelot sebab urusan semua ini di bawah urusan kerajaan persekutuan. Melainkan kerajaan persekutuan itu datang daripada Perikatan Nasional, maka bolehlah undi Cikgu Kasim. Kan? Betul tak? Tapi oleh kerana undi Cikgu Kasim, kalau Cikgu Kasim menang, dia jadi pembangkang di DUN Pelangai. Macam mana dia nak membela nasib Felda sedangkan dia tidak boleh nak berurusan dan tidak ada satu rangkaian yang baik dengan Felda? Pelik ni. Kan? Okey, yang seterusnya pelibatan saya dalam pengurusan pendidikan Islam di salah sebuah tahfiz di DUN Pelangai ini akan mendorong saya untuk mengembangkan budaya celik Al-Quran kepada semua anak-anak muda di DUN ini. Kadang-kadang saya terpinga-pinga lah kan. Saya nak tanya, kalau nak ikutkan kepada calon nombor nombor 1 ni, dia lebih alim. Lebih alimnya adalah Don Ceka. Tuan Ibrahim Tuan Man ini adalah timbalan Presiden PAS. Sepatutnya dia kena implementasi di Ceka dulu. Ya, ulama PAS kena buat ni celik Al-Quran di Ceka. Tapi apa berlaku di Ceka Pahang, di Don Ceka Pahang? Apabila Tuan Ibrahim sebagai pembangkang, tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Tak boleh. Yang boleh hanya salahkan, tak ada peruntukan. Salah, tak ada peruntukan. Bagi sumbangan, dia tampal muka dia. Itu yang masalahnya. Itu yang masalah. Macam mana kita nak terbaik? Kalau tuan-tuan dan puan-puan, pengundi-pengundi di DUN Pelangai memikirkan untuk kemaslahatan masa depan, jadi baik saya jelaskan di sini bahawasanya kita perlu memilih seorang adun yang selari dengan kerajaan negeri dan selari dengan kerajaan persekutuan untuk memudahkan urusan masyarakat Felda. Betul tuan-tuan? Percayalah. Sebab bila jadi pembangkang, dia akan merugikan nasib rakyat dan kebajikan di DUN Pelangai ini. Jadi pilihan raya ini bukan untuk menukar kerajaan negeri, bukan nak tukar kerajaan persekutuan. Pilihan raya ini untuk menggantikan arwah Datuk Seri Johari kepada Datuk Amiza, calon nombor 3.
Jadi dia menggantikan saja, bukan nak menukar kerajaan. Yes. Tak tertukar pun kerajaan kalau menang Perikatan Nasional di Dom Pelangai. Yang letih, yang membawakan rakyat susah bila meletakkan pemimpin pembangkang. Pemimpin pembangkang. Oh, kita nak hantar mesej kepada kerajaan negeri. Tuan-tuan, sampai bila nak hantar mesej? 5 tahun nak hantar mesej. Jadi kepada masyarakat di Dom Pelangai, pilihlah Datuk Amizah lah. Bukan apa, saya orang Kelantan, saya faham lah. Saya faham bahawasanya kat Kelantan pada hari ni menang jadi pembangkang tak ada guna juga kan. Last sekali duk tunggu masa nak jumpa dengan PMX, duk menagih kasih nak cari peruntukan. Baik kita pilih ADUN yang sah-sah bersama dengan kerajaan, lebih memudahkan lebih memudahkan urusan rakyat di Fedak dan di kawasan-kawasan kampung tradisional. Itu pandangan saya lah tuan-tuan. Nak pakai, tak nak pakai, pokai. Ya, betul. Jadinya geng, lebih baik kalau akan ada pilihan raya apa yang akan datang, kita undilah pihak kerajaan. Sebab apabila ahli parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri tu, ADUN tu, dia mewakili daripada pihak kerajaan, dia akan dapat satu peruntukan asing lagi kan. Seperti mana sebelum ni aku pun tak tahu, tapi apabila ADUN dekat Johor mewakili dari siapa dah hak yang parti muda perempuan tu, hak yang apa nama Nur Aisyah tu, situ asalnya kursi PKR bagi ke Amanah ni dia pergi bagi dekat muda. So apabila bila apa nama muda menang, so kita pun okey. Oh, kita tahu dia pembangkang, mungkin dia tak dapat peruntukan. Dan apabila dia hari tu Syed Saddiq dengan Amira Aisyah ni depa ada pergi dekat KJ, depa ada bertemu dengan KJ dekat dalam apa nama keluar sekejap. So Amira Aisyah dia ada cakap memang Amira Aisyah ada terima peruntukan daripada kerajaan pusat. Jadi kita pun mungkin kerajaan negeri tak bagi, tapi kerajaan pusat bagi, sebab kerajaan pusat selari dengan parti muda. So mereka akan dapat kan. Okay, jadi itulah sebab sikit. Dan aku tak mau berlaku seperti mana yang berlaku dekat Perak. Kerajaan negeri Perak punyalah berbaik hati bagi kotak-kotak makanan, set-set makanan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Bagi kotak-kotak dan bolehlah agih-agihkan makanan-makanan set dekat dalam kotak tu kepada rakyat-rakyat di dun-dun mereka. Tapi apa yang berlaku, kotak-kotak yang diberikan kepada ahli parlimen pembangkang di Dewan Undangan Negeri Pembangkang dekat Perak adalah gambar apa nama Syahrani. Cuba hampa bayangkan, dia pitam macam depa print stiker gambar mewakili Perikatan Nasional, dia tulis nama dia, gambar dia, perikatan besar-besar, dia pi tutup muka Syahrani, dia pi tutup yang apa nama Kerajaan Perpaduan Negeri Perak. Dia hanya letak PAM, Perikatan Nasional punya. Sedangkan yang memberi kepada ahli parlimen tu adalah Kerajaan Negeri Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang memerintah negeri Perak. Jadi kecoh, macam-macam kecoh baru ni, PAM. Terus kerajaan negeri sekat kepada adun-adun lain. Sebab tak adil lah. Sebab yang hang bagi tu bukan daripada hang sendiri. Bukan daripada Perikatan Nasional. Bukan daripada parti hang. Yang bagi itu adalah Kerajaan Negeri Perak. Kerajaan Negeri Perak daripada PHBN. Itu pun tak ada tulis teruk-teruk, hanya gambar Syahrani dan Kerajaan Negeri Perak. Adalah tulis sikit-sikit kecil-kecil bawah tu. Dan tu pun dia tempel kiri kanan depan belakang. Sebab apa? Dia pun nak tutup gambar kerajaan PHBN ni. Itulah teruk lah. Kita pun tak tahulah PN ni depa terdesak sangat, depa nak tunjuk kata apa nama depa tu bagus, tapi dia menggunakan sumber orang lain. Macam ni lah kan, sumber judi kan, mungkin hadiah awam tu tak tahu kan, tapi Muhyiddin ni dia macam dia boleh dapat komisen ke apa daripada sumber judi, dia pergi bagi dekat Hadi. Hak yang Parti Bersatu dia tahu ni duit haram ni sumber haram ni, tapi dia pergi bagi dekat Hadi.
Hadi ada beberapa orang puak-puak dia je hak yang tahu memang ni sumber haram, tapi tak apalah, kita boleh guna untuk berkempen. Jadi duit haram tu dia pergi bagi dekat parti hak kononnya Islam, menggunakan dana haram dan bagi kepada pentaksub dia duit haram. Sebab tu perangai jadi macam orang kata apa tau, jadi darah daging. Benda haram jadi dia jadi darah daging. Apa yang akan jadi? Itu yang kita tak mahu. So aku akan bawa untuk video yang kedua berkaitan Perikatan Nasional berkempen dekat Dun Pelangai. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Bro Botak. Jom sama-sama. Hello Malaysia. Portal berita Malaysia Kini melaporkan sambutan ceramah PN kurang memberangsangkan di Pelangai. Yelah, kempen dah dekat seminggu dah ni kan. Bukan apa, kadang-kadang kita pun confused juga tengok dekat platform lain diorang melaporkan, ui, dahsyat PN ni kan. Orang UMNO masuk PAS bawah bangsal lah, macam hebat sangat. Tapi hakikat dan kenyataannya, inilah dia. Ini ceramah mega anak muda PN, dihadiri oleh calon PN di situ dan juga Ketua Pemuda Parti Bersatu Wan Ahmad Faizal. Yang konon-konon hebat. Kau kalau hebat, orang suka kat kau anak muda, mestilah penuh ceramah ni. Betul tak? Simple je. Ini hakikat fakta ni. Kadang-kadang bukan apa guys, kita perlu ada banyak sos, banyak punca maklumat yang kita kena ambil. Ini Malaysia Kini tau. Kalau tak betul, mesti PN saman. Tunggu apa lagi? Hentaklah. Tak ada lah. Inilah cerita sebenar. Kalau nak tahu, diorang ni dah makin lama makin layu. Ini kalau diorang kalah dekat PRK Pelangai ni, diorang akan bagi tarikh baru tau. Tarikh baru kerajaan tumbang. Haram jadah betul. Asyik mengencing je kerja diorang. Kesianlah penyokong. Lepas satu tarikh, haram semua tak jadi. Apa-apa pun guys, kita nilai sendiri pada fakta dan hakikat sebenar. Salam. Tu geng. Hari tu bukan main kata hebat lah apa semua kan. Depa hanya tengok, depa merasakan Perikatan Nasional kuat. Waktu apa nama, waktu hak yang Sanusi mai. Waktu Sanusi mai tu, orang-orang kok belah Pahang hak lebay-lebay walau-walau ni mana pernah tengok Sanusi. Tahu-tahu Sanusi nak pergi situ pun seribu lebih sedangkan jalan parking, jalan nak masuk pun jet, jalan nak masuk Feda tu pun jet. Jadi okey, kita dah dengar, kita dah tengok apa sambutan kepada Perikatan Nasional. So kita dengar pula ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang ditawarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kita minta semua pelajar di Malaysia ini, pelajar Islam, untuk baca Mataan Al-Arba'in, 40 hadis Imam Nawawi. Itu cara kita meningkatkan kefahaman Islam. Dia tak faham, dia maki orang. Kalau dia baca hadis itu, dia tak boleh maki orang. Dia sabar. Dia ada hikmah bil hikmah. Wal ma'uzatil hasanah. Wajadilhum billati ya ahsan. Dia tahu. Sebab itu kena baca hadis 40. Sekolah agama aja? Tak. Sekolah Arab aja? Tak. Semua pelajar Islam. Itu cara kita menerapkan kefahaman dan nilai Islam. Hormat, amanah, toleran, jaga nilai kemanusiaan, jaga kefahaman semua kaum, semua agama. Jangan hina orang, jangan tindas orang. Ini yang kita lakukan. Saya nak tanya, 3 tahun yang lalu, maka mereka bersama dalam kerajaan. Ada cadangan baca Quran dan hadis tambahan di sekolah? Ya. Ini nak tuduh kita. Saya cadang di Kementerian Pendidikan, di Jemaah Menteri kita bincang. Ada DAP bantah? Tak ada. Sebab kata-kata pada DAP, lebih baik orang Islam faham Islam. Dan ini wajib kepada pelajar Islam. Kita tak paksa orang bukan Islam belajar. Jadi MIC jangan bimbang. Why you look so worried? Okay. Ya. Jadi bagi saya ini cara kita meningkatkan kefahaman. Makna bila ada kuasa, jangan lupa. Bila ada kuasa, fikir bala, fikir harta, fikir komisen, fikir saham.
Bila hilang kuasa, fikir Melayu, fikir Islam. Ini tak boleh pakai. Betul? Nak Allah uji kita, nak buat masa ada kuasa. Dan percayalah saudara-saudari di Pelangai ini. InsyaAllah. Seperti mana selalu saya jadikan tema. In uridu illal islah mastata'tu. Kita akan cuba seluruh pasukan. Saya jumpa Datuk Seri Wan Rusdi dalam Muntaka. Saya bincang apa? Saya kata Wan Rusdi, jalankan sebaiknya. Alhamdulillah. Kalau ada sakit baki yang kurang baik, bersihkan pentadbiran. Teruskan. Dan saya hormat dia kerana dia merupakan satu-satu pemimpin negeri yang paling jaga kepentingan Felda. Alhamdulillah. Pada anak-anak muda Felda, saya nak bagi tahu. Kamu boleh dengar orang jerit. Kamu boleh dengar seronok orang maki orang. Kamu boleh suka orang memperbodohkan orang lain. Tapi jangan lupa, kadang-kadang dengan cara sedemikian, kamu diperbodohkan. Minta Allah pelihara. Kerana apa? Orang yang kamu perbodohkan itu, belanja 200 juta wang negeri untuk bangun rumah-rumah untuk generasi kedua. Orang yang bercakap hina orang ini, satu rumah pun belum dibina. Ya. Dan kerana dia lakukan itu, saya nak bagi jaminan insya-Allah dalam belanjawan kita, kita tambah peruntukan untuk negeri Pahang. Alhamdulillah. Ya. Supaya program, saya kata tambah sikit. Tapi dia tepuk kuat. Jadi saya harap, ya, memang malam ini kebetulan saya tidak bercakap terbiasa keras, tidak. Sebab Syekh dari Gambia kebetulan dia peringatkan kepada saya, Anwar, bagaimanapun setelah lalu liku-liku, masuk penjara, keluar penjara, dihina, diaibkan, dipukul setengah mati, sekarang kamu diberi amanah. Tumpu perhatian ke arah itu. Saya kata ada setengah orang dia tak setuju dan dia aib. Tak mengapa. Dalam seluruh sejarah umat manusia ini, tak semua orang sokong perubahan yang baik. Jadi istighfarlah dan mohon doa kepada Allah Ta'ala. Tetapi jangan jangan terganggu dengan tomahan-tomahan ini. Maknanya dia ingatkan kepada saya tentang ayat Al-Quran tadi. Jadi kalau Pelangai ini, saya betul-betul harapkan kawan-kawan di Pelangai, pengundi-pengundi di sini, ya, beri peluang supaya keyakinan bukan saja kepada negeri, tapi juga kerajaan persekutuan. Dan kepada Wan Rusdi. InsyaAllah. Dan saya nak persilakan calon kita, Saudara Miza. Saudara dah kenal. Yang kita percaya boleh memikul amanah dia dengan baik. Memang malam ni saya berucap, dia tak berucap. Tapi saya berucap macam dia berucap je lah. Ya? Jadi saya harap kita bagi sokongan yang kuat. Ya? Dia kena ikut style saya berjalan menyelesaikan bersyarah. Baik. Ya. Supaya orang nampak betul-betul dengan yakin. Okey. Baik. Jadi insya-Allah kita akan dapat berita baik pada 7 bulan malam. 7 bulan malam saya duduk ada di Abu Dhabi lagi. Ini kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi Zamri hari dengan hari Jumaat. Zafrul. Dia tak bagi saya duduk di Malaysia. Ya? Dan insya-Allah saya tengok perkembangan yang baik kerana tidak ada alasan di sebaliknya. Kita ada kerajaan negeri di bawah Wan Rusdi dan ini juga suatu undi kepercayaan kepada kepimpinan Menteri Besar Negeri Pahang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Okey. Kalau boleh hampa pi bandingkan Sat di antara kempen pilihan raya daripada Perikatan Nasional dan kempen pilihan raya daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kali ni Abang Mat Sabu memang kerap kan. Memang Abang Mat ya, Wabi Menteri macam Mat Sabu, dia dah beberapa kali dah dia ada pergi ceramah sana sini dekat dalam adun
adun pelangai. Jadi pelbagai tawaran-tawaran kan. Dan apa bandingkan Perikatan Nasional punya kan, cerca, maki, hina, Allahu Akbar. Tak kira lah dia tu title ustaz ke, title hari-hari dia duk pergi ceramah, dia duk belek kitab, dia duk ceramah, cerita kat orang pasal fitnah, pasal itu, pasal macam-macam tajuk dia duk ceramah dekat masjid tu. Tapi sekali dia mai duk cerca orang. Cerca. Itulah apabila orang yang macam orang agama berpolitik, dia dah melebihi had demokrasi. And dia nak kritik, no problem. Tapi apabila duk ulang soal-soal liwat, duk ulang soal-soal hak yang peribadi orang. Hang sekarang ni, hang nak berpolitik untuk apa? Dan bila hang berpolitik, hang bertanding, hang menang. Apa yang hang akan buat? Apa yang hang nak buat? Sepatutnya dekat dalam kempen hang kena cerita semua tu. Bukannya hang memburukkan seseorang, memburuk dan digantikan dengan kawan hal lain pula berucap buruk. Cuba fikir. Cuba hampa bandingkan antara apa yang diucapkan oleh Perikatan Nasional dan apa yang diucapkan oleh pihak kerajaan. Kan ini mencecah, memfitnah. Fitnah tu dah stop dah. Tapi puak ni duk sambung balik. Sedangkan yang duk bawa tu di kalangan dia tu ustaz syaitan bisu yang duk diamkan perkara-perkara fitnah yang tak sampai hari ni. Daripada hari pertama Anwar Ibrahim dituduh sehingga Anwar Ibrahim masuk penjara, hingga Anwar Ibrahim kira macam dibebaskan dan dibersihkan. Tak ada langsung latar belakang dia, di belakang IC, masuk nombor IC bersih, tak ada rekod dia bersih. Sampai hari ni tak ada seorang pun boleh buktikan 4 orang saksi. Tak kira lah hakim kah, siapa kah, sampai hari ni dia pun tak dapat buktikan 4 orang saksi. Tapi dia pada ulang yang tu lah. Sebab apa? Sebab dia pun nak bawa naratif. Satu lagi dia pun bawa naratif DAP. Kan? Sedangkan waktu dia nak sangat DAP tu, Allahu Akbar, dia punya peluk DAP ni, Allahu Akbar. Aku akan buat satu video berkaitan naratif. Apa yang naratif? Dan naratif hari ni antara PH dengan BN dan juga di antara DAP dengan BN, dan naratif yang dibawa yang pas junjung sewaktu pas dengan DAP dulu. Dia anggapkan buah pauh tu galah pendek, lepas tu hak sambung bagi sampai ke buah pauh tu bergabung dengan DAP. DAP lah hak sambung buluh tu bagi boleh kait buah pauh tu. Aku akan bawa, hampa tunggu. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi walang para pengundi. Cuba berfikir dengan matang di alam yang nyata. Okey. Terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Nak kat mak ampaan tuan. Assalamualaikum.